insya-Allah kita terus mempersilakan sahibus saadah Datuk Seri untuk meneruskan ucapan. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi kama 'allamtana an nahmad wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya kasihi Dr. Moderator, yang saya hormati Fadilatul Syekh Ahmad dari Oman, juga mutarjim, yang berusaha, yang berhormat Datuk Speaker, yang saya kasihi dan amat sayangi Dr. Muhammad Khalil selaku Adun dan juga Exco Kerajaan Terengganu yang menjadi urustia utama dalam program ini, pimpinan utama Ashabul Fadilah, Ashabus Samahah, Datuk Saifuddin, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat, duyufuna al-kiram. Saya akan baca dan saya akan ringkaskan perbincangan ini kepada poin demi poin dalam masa 20 minit ini. Pertama sekali saya mulakan dengan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Menariknya di sini sengaja Allah sebut li ta'arafu. Satu kalimah yang dibahaskan oleh ulama yang memaknakan dengan makna yang banyak dari segi ta'arafu ini, di mana di sini nak mengeluarkan daerah sifat ekstrim, juga beberapa sifat-sifat yang lain. Tetapi dalam bahasa kita, bila li ta'arafu ni bukan nak cari balah, tapi nak cari rakan, nak hidup bersama. Kemudian perbahasan kita berkenaan dengan satu kalimah yang mungkin dikatakan baru tapi sudah lama dibincangkan, yang disebut sebagai fiqhut ta'ayush. Kalimah fiqh ini ada dua makna, sama ada faham, faqih, reti. Dan faham ni satu benda yang maha. Sebagaimana kata Syekhul Islam, Ahlul kalam utu uluma wa ma utu fuhuma. Sebahagian daripada ahli kalam ni diberi ilmu tapi tak diberi faham. Sayyidina Umar menghantar surat kepada Abu Musa al-Asy'ari. Di ujung surat menyebut al-fahma, kefahaman. Nabi mendoakan kepada Abdullah ibn Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dan fiqh juga disebut dengan makna ahkam syar'iyah. Itulah yang dinyatakan oleh ulama yang terkait dengan amalan-amalan peribadi, amalan-amalan zahir ataupun amalan secara praktikal. Yang ini boleh rujuk dalam Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh Al-Islami halaman 20 oleh Syekhuna Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kemudian kita tengok pula berkenaan dengan perkataan ta'ayush yang memberi makna hidup, berkehendakkan kepada kehidupan bersama dengan penuh kasih sayang berdasarkan kepada Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyah, dan juga disebut oleh Dr. Ahmad Mukhtar Al-Hamid dengan ta'ayasha ya ta'ayashu ta'ayushan fahuwa muta'ayish, di mana dikatakan ta'ayash al-jiran memberi maksud sikap kasih sayang, beri memberi dan kejiranan yang baik. Dua orang yang bersahabat hidup berta'ayush ketika mengembara atas kasih sayang. Ini makna ta'ayush. Adapun dari segi istilah disebut oleh para ulama dengan maksud dalam terma baru dan kontemporari oleh beberapa ilmuwan moden dalam memberi tafsirannya. Antaranya dengan maksud ta'ayush silmi yang membawa makna kehidupan bersama secara aman dan peaceful
existence. Oleh kerana itu, kadangkala terma-terma yang hampir sama dengan maksud ta'ayush disebut sebagai tasamuh, taqarub, tasakun, takamul dan tajanus. Allamah Syekh Abdullah bin Bayyah berkata ta'ayush dengan makna al-wujud al-mutazamin. Dalam arti kata lain, coexistence, kewujudan, kebersamaan. Ia berkait dengan tasakun yang bersama atau cohabitation. Terkadang ia berlaku secara silmi, aman, dan juga terkadang secara adawah, permusuhan. Dan beliau berpendapat di sisi Islam ia bermaksud kita hidup bersama dengan orang bukan Islam dengan keadaan selamat, sejahtera, dengan syarat dan kriteria tertentu. Seorang ulama, Syekh Muhammad bin Hassan Asy-Syarif, dalam bukunya At-Taqarub wa Ta'ayush ma'a Ghair al-Muslimin menyatakan maksud ta'ayush adalah kehidupan antara kita dan bukan Islam yang menetap di sekeliling kita dari kalangan ahli zimmah yang dinamakan sekarang sebagai warga negara muwatanah, dan kehidupan antara golongan bukan Islam yang ada perjanjian muahad yang masuk ke negara kita dengan perjanjian aman yang dinamakan dalam bahasa moden wisa atau kebenaran, taksyirah. Manakala at-ta'ayush fil Quran Al-Karim dirasah at-tasliyah yang dikaryakan oleh Dr. Mahasin Al-Fadl menyebut ta'ayush dengan makna kita hidup bersama dengan orang lain, kita boleh terima kewujudan masing-masing dan secara harmoni dan sama-sama dapat memahami perbezaan tanpa salah seorang menghalang kehidupan yang lain. Itu hak kebebasan yang disebut. Berdasarkan kepada definisi, kita dapati bahawa bila kita sebut fiqh ta'ayush, ia merupakan tata cara kehidupan bersama antara golongan Islam dan bukan Islam dalam keadaan harmoni, aman, berdasarkan hubungan yang wujud pada zaman contemporary ini. Tapi satu perkara yang perlu kita faham, bukan makna kita kompromi kedudukan Islam sebagai agama kebenaran. Tidak sama sekali. Ia disebut oleh Syekh Muhammad Syarif bukan bermakna konsep taqarrub. Maknanya sama semua. Dan ta'ayush ini bukanlah menuntut kita nak mendekatkan semua agama. Atau bukan juga kita berlindung dengan nama Allah daripada perkara-perkara seperti itu yang menggadaikan prinsip, dan tetap kita katakan lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kita agama kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, keperluan memahami fiqh kewujudan bersama. Oleh kerana ini realiti berlaku. Jarang kita tengok satu negara semua orang Islam 100%. Sekalipun begitu mungkin bangsanya berbeza, dan ini sudah berlaku seolah-olah negara ini atau dunia ini menjadi satu keluarga besar, alam sejagat, yang disebut dengan ayat yang kami bacakan tadi, di mana Az-Zamakhsyari, seorang ulama terkenal, telah menyebut bahawa manusia diciptakan daripada Adam dan Hawa, kita semua diciptakan daripada seorang ibu dan ayah, tanpa wujud kelebihan antara satu sama lain mengatasinya, maka tidak ada sebab untuk berbangga akan diri sendiri dan melebihkan diri sendiri dalam keturunan. Sepatutnya itu yang sepatutnya. Allah sengaja menyebut inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling takwa paling lebih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Bahkan kalau kita tengok disebut sebagai saudara. Satu kalimah yang digunakan dalam kitab Al-Quran kepada kaum-kaumnya. Wa ila samuda akhahum salihah. Saudara. Qalu arjih wa akhahu wa ba'as fil madaini hasyirin. Wa ila adin akhahum huda. Semua itu menggambarkan bahawa betapa dekatnya bahasaan. Bahkan Nabi sebut an-nisa syaqaiqur rijal. Lelaki-lelaki itu adalah adik-beradik ataupun saudara-saudara kepada perempuan-perempuan itu saudara-saudara kepada lelaki, menggambarkan dekat. Hatta mengikut Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad
dinukilkan kata-kata daripada Ibn Abbas. Ibn Abbas berkata, "Lau qala li Fir'aun barakallahu fika, qultu wa fika." Kalaulah Fir'aun kata ke aku, semoga Allah rahmat kepada kamu, maka sudah barang tentu aku kata juga wa fika pada kamu. Dan ini menunjukkan betapa walaupun dalam pegangan yang berbeza, tapi ada masalah yang mana kita bersusu galukan kepada Nabi Adam AS dan juga Hawa, sudah pasti penghormatan mesti ada. Dalam saat prinsip dan asas pensyariatan fiqh ta'ayush, perkara yang paling kita tekankan adalah Allah Subhanahu Wa Taala tak marah kepada kita, tak larang kepada kita nak bergaul dengan siapa pun bersyaratkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, dia tak memerangi kita. Syarat yang kedua, tak keluarkan kita, halau kita daripada negeri kita. Yang Allah sebut, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Seorang ulama besar bernama Allamah Syekh Tahir Ibn Ashur dalam kitabnya Tafsir At-Tahrir wa Tanwir, juzuk yang ke-25 halaman 153 menyebut, frasa sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil ialah suatu komentar, yakni Allah mencintai setiap orang yang berlaku saksama, termasuklah mereka yang saksama terhadap orang-orang yang membentuk perjanjian dengan mereka dalam agama sekalipun mereka memiliki perbezaan. Mereka tetap elok interaksinya terhadap orang-orang lain. Ini sepatutnya. Memahami nas, kita akan tengok Allah melarang, Allah tidak melarang kita berlaku adil dengan siapa pun selama mana mereka juga menghormati kita, tidak memerangi kita. Dan itulah dasar Al-Quran. Bahkan disebut di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan antabarruhum, dan disebut wa tuhsinu ilaihim, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Allamah Ibn Katsir dalam menafsirkan kalimah Allah tidak menghalang kita untuk menyalurkan kebaikan kepada non-Muslim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebuah hadis yang paling masyhur yang disebut oleh Abu Dawud, hadis bernombor 3052. Sabda Rasulullah SAW, ala man zalama mu'ahidan aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Ketahuilah, barang siapa menzalimi kafir mu'ahad atau menindas, membebankan di luar kemampuan atau mengambil sesuatu tanpa persetujuannya, maka aku akan menjadi hujah baginya pada hari kiamat. Aku tak suka orang macam ni, walaupun kamu orang Islam. Itulah prinsip yang Nabi dokong. Justru dalam konteks ini, kalau kita tengok di Malaysia, benar tidak ada lagi istilah zimmi, yang ada fiqh muwatanah, yang mungkin Syekh akan bahaskan. Dan Al-Azhar telah membuat beberapa resolusi berkenaan dengan hakul muwatanah dan fiqhul muwatanah, iaitu hak kenegaraan, fikih kenegaraan. Antaranya kalau kita lihat dalam Perlembagaan Malaysia sebagai contoh, perkara 8 Perlembagaan Malaysia secara jelas menyebut semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Dan sebenarnya prinsip fiqh ta'ayush, kita tengok Islam mendukung tolak ansur dan juga kemanusiaan dalam kehidupan ni. Rasulullah SAW menyatakan, innama bu'istu bil hanifiyyati samhah. Sesungguhnya aku dibangkitkan dengan agama yang lurus lagi mudah. Hadis ini riwayat At-Tabarani pada nombor 7715. Rasulullah SAW menyebut, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak merahmati, dia tidak dirahmati. Hadis sahih riwayat Bukhari nombor 5997. Hafiz Ibn Hajar menukilkan daripada Ibn Battal yang menyatakan dalam syarah,
Hadis ini mengandungi maksud galakan kepada menggunakan rahmat kepada semua makhluk, sama ada orang mukmin, kafir, hayawan yang dimiliki atau tidak dimiliki. Bahkan Islam, antara manifestasi kerahmatan ialah tiada elemen paksaan dalam agama. La ikrah fiddin. Walaqad karramna bani Adam. Seorang ulama yang terkemuka di Al-Azhar, Dr. Mahmud Siddiqui Sadiq Al-Hawari, dalam satu temu bual pada tahun 2018 menyatakan, fa anta tahtarimul insan awalan fi darajatin ula minal ihtiram li'annahu insan min sunillah. Maka kamu hendaklah menghormati manusia pertama sekali, di peringkat pertama memberi penghormatan kerana dia adalah manusia termasuk ciptaan Allah. Ini peri pentingnya hal tersebut. Prinsip tasamuh mencakupi erti kebebasan beramal bagi mereka, tapi ada dawabitnya. Dan sikap rahmah ini jelas dengan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, surah Anbiya ayat 107. Dr. Ai Al-Qarani ada menyebut baginda SAW merupakan seorang manusia utusan Allah. Baginda datang membela nasib umat yang lemah, tertindas, terkebelakang, terpenjara dan pelbagainya. Baginda datang untuk mengangkat maruah mereka sehingga setara dengan bangsa lain. Baginda SAW membina satu tamadun baru, dan baginda mengeluarkan kita dari semenanjung Arab yang tandus tanpa wujudnya sungai, kebun maupun tumbuh-tumbuhan, menjelajahi seluruh pelosok bumi. Lihat makrifah Rasulullah SAW. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya cuba meringkaskan kepada bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dalam fiqh ta'ayush. Pertama sekali, Quran mengajar kita untuk menjaga hubungan. Tuan Guru tadi telah membaca firman Allah Ta'ala, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Betapa pentingnya kita menjaga hubungan silaturahim. Bahkan ketika mana ibu bapa kita masih lagi tidak beragama Islam, dan dia cuba memujuk kita untuk kita syirik kepada Allah, tapi kita tidak perlu taat, tapi bukan untuk merasakkannya, menggerhanakan hubungan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tapi Allah mengakhiri wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kamu hendaklah bersahabat dengannya dengan cara yang baik walaupun mereka bukan Islam. Hal ini telah dilakukan oleh Sa'd ibn Abi Waqqas dalam kisah yang masyhur yang kita boleh rajak dalam sirah sahabah radhiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tengok dalam interaksi fiqh ta'ayush, pertama dari segi perlembagaan negara kota Madinah. Tuan-tuan, saya tak dapat nak baca panjang, tapi disebut dalam kitab antaranya Ar-Rahiqul Makhtum, Fadilatul Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, panjang, dan saya nukilkan di sini perlembagaan Madinah yang menceritakan satu persatu. Dan ini penting tuan-tuan, fasalnya antaranya fasal 1, fasal 2, fasal 16, fasal 18, fasal 25 dan fasal 45 yang telah difasalkan oleh tokoh-tokoh sekarang lah. Nak ceritanya lengkapnya perlembagaan Madinah yang kita boleh rujuk. Kedua, Kristian Najran sembahyang di Masjid Nabi. Dalam riwayat yang dinyatakan oleh Ibnu Ishaq dalam sirah, Ibnu Katsir dan juga Ibnu Qayyim dalam Ahkam Ahli Zimmah dan juga Zad Al-Ma'ad, menyatakan bila mana orang Kristian Najran datang ke Masjid Nabi, dia sembahyang menuju ke arah timur. Nabi kata, da'uhum, tinggallah mereka, biarkanlah mereka. Kecuali hadis yang dikemukakan ini sebenarnya beberapa kritikan. Pertama, riwayat ini sebenarnya dhaif kerana sanadnya terputus, kerana Ibn Ishaq daripada dia riwayatkan daripada seorang bernama Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair,
daripada Nabi SAW, sedangkan Muhammad bin Ja'far bukan merupakan seorang sahabat, bahkan beliau hanya sempat berguru dengan tabi'in kecil sahaja. Ini berdasarkan dalam kitab Takrib At-Tahzib, juzuk kedua, muka surat 471. Ibn Qayyim meletakkan syarat supaya ia tidak menjadi adat atau rutin harian dan kebiasaan. Ini dinukilkan dalam Zad Al-Ma'ad, jilid ketiga, muka surat 557. Begitu juga tidak ada riwayat yang lain menyatakan Nabi membenarkan orang bukan Islam melakukan ibadat di Masjid Nabawi, menyebabkan hanya riwayat ini sahaja. Jadi tidak kuat. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, mantan mufti besar Arab Saudi yang dulu sangat, menyatakan bahawa kisah ini menunjukkan bahawa sekiranya ada keperluan atau hajat yang memungkinkan hal tersebut, ia dibolehkan. Mungkin ayah Sufia sebagai jawapannya sebelum daripada ini. Dan yang ketiga, pertemuan Kristian Najran dan Rasulullah SAW. Dan yang terakhir saya nak sebut tentang dawabit, di mana perlunya ada apabila kita berinteraksi dengan fiqh ta'ayush. Yang jadi masalahnya kita hanyut dan kita ikut mereka, maka itu adalah kesilapan yang besar. Wallahu a'lam.